Pelaksanaan moratorium pinjaman tanpa faedah telah diumumkan oleh kerajaan. Saya ucapkan terima kasih kepada kerajaan. Tapi yang peliknya, saya dah mencadangkan perkara ini sekian lama. Pada masa itu dikatakan tak boleh, mustahil. Alih-alih bila berubah kerajaan, boleh pula. Pendekatan yang telah digunakan oleh kerajaan perlu berubah. Dan kita jangan menggunakan pendekatan yang telah terbukti gagal seperti sebelum ini. Kerajaan baru bermaksud perlu menggunakan strategi baru untuk kembali pulih. Saya sebenarnya berpuas hati dengan perkembangan mutakhir ini di mana MOU kerjasama politik dengan pihak pembangkang telah dipersetujui. Selain itu, pelaksanaan moratorium pinjaman tanpa faedah telah diumumkan oleh kerajaan. Saya berharap Tuan Yang-Pertua perkara ini diperluaskan untuk melibatkan SME juga. Kerajaan patut menaikkan had pengeluaran air citra dari 5,000 ke 10,000. Tetapi dengan syarat kerajaan mesti bersungguh memulakan usaha-usaha menaikkan semula aset KWSP dengan memberi lebih banyak peluang perniagaan bagi syarikat-syarikat dimilik KWSP. Selain itu, langkah boleh menaikkan aliran tunai dalam ekonomi termasuk cadangan iSurvive. Saya cadang skim iSurvive iaitu skim pinjaman mudah dengan caj perkhidmatan sebenar paling rendah sebanyak 3,000 hingga 5,000 pinjaman pada setiap pemohon. Kerajaan akan membantu pembayaran balik setiap tahun dengan grant atau potongan dari BBN sehingga dijelaskan penuh. Satu hakikat yang perlu kita sedari, lagi kes-kes COVID tinggi, rakyat tidak akan berasa selamat untuk berbelanja, akan kurang minat untuk melabur, biarpun kadar vaksinasi adalah tinggi. Namun lockdown berbulan-bulan lamanya bukanlah jalan penyelesaian. Peluang untuk sekali lagi melaksanakan total lockdown yang amat ketat seperti PKP 1.0 tahun lepas sudah berlalu. Apabila peluang itu dipersia-siakan oleh kerajaan dahulu yang membuat PKP 2.0 dan PKP 3.0 separuh masa. Namun, sekiranya kes meningkat semula sehingga kadar jumlah katil di ICU melebihi 85% bagi mana-mana negeri, saya cadangkan sekatan atau lockdown paling ketat dan singkat selama 5 hingga 7 hari saja dengan jaminan ianya tidak akan dilanjutkan. Realitinya, kalau sekiranya kita tidak ambil tindakan vaksinasi kepada buruh-buruh asing sama ada yang ada sijil ataupun sah ataupun tidak, maka inilah satu ancaman pada negara ini. Maka saya ingin mencadangkan supaya pekerja-pekerja asing semuanya diberi tempoh selama 4 bulan di mana mereka perlu mengambil tindakan vaksinasi. Ini tempoh immunity, Tuan Yang-Pertua. Dan lepas 4 bulan tu, mereka yang tak ambil vaksinasi perlulah dihantar balik dan majikan-majikan yang menyara mereka perlu diambil tindakan tegas termasuk mandatory penjara. Kita perlu mengambil langkah-langkah yang lebih inovatif dalam menghadapi norma baru ini bagi memulihkan ekonomi. Malaysia perlu melaksanakan visi yang lebih relevan termasuk menarik minat pelaburan antarabangsa dan mempercepatkan projek-projek infra rakyat yang memberi peluang pekerjaan baru berpendapatan tinggi. Sekiranya langkah-langkah ini dilakukan, maka kita boleh isytihar pada dunia bahawa Malaysia is back. Saya berharap cadangan-cadangan ini boleh membantu dalam kerajaan merangka dasar dan strategi baru. Pokoknya dari segi rakyat, apa yang mereka mengharapkan ialah pembaharuan. Pembaharuan yang berani, bold dan inovatif. Dan sebab itulah moga-moga kerajaan baru ini akan bergerak ke hadapan. Kerajaan mesti lebih berani, lebih inovatif dan bergerak lebih maju bermula sekarang. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Saya mohon menyokong.